الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada muka surat 6 daripada kitab Risalah Fardu Ain. Dan jemput Ustaz Amirul bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Imam Abu Sa'ud berkata di dalam tafsirnya, sesungguhnya amalan tidak hanya dikhususkan kepada anggota badan yang zahir, bahkan amalan merangkumi amalan hati. Hati merupakan anggota yang paling mulia. Hati dan anggota zahir mempunyai ibadat khusus masing-masing. Disebabkan hati lebih mulia daripada anggota yang lain, maka amalan hati juga lebih mulia daripada ibadat anggota lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat." Jadi ada dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan tentang beramal. Wa amilu, mereka tadi beramal as-salihat, dengan amalan yang baik, dengan amalan yang elok sempurna. Jadi kita secara kasar ni kita faham amalan soleh tadi ialah seperti semayang. Tapi sekarang penulis nak bagi tahu amal soleh ialah sembahyang berserta khusyuk. Bukan sembahyang saja. Sebab dia kata amalan tidak dikhususkan kepada anggota zahir sahaja. Kalau anggota zahir sahaja ialah sembahyang sajalah. Sembahyang yang kita buat tadi. Ataupun orang hanya faham amalan seperti berwudu. Tapi kalau ikut Syekh ni kata, berwudu yang dituntut ialah membasuh air pada zahir, menghapuskan dosa pada batin. Baru dia jadi al-amalus soleh. Maksudnya semestinya semua tadi ibadat yang kita buat dia menggabungkan antara zahir dan batin. Jadi zahir kita tahu, maksudnya ada amalan yang dibuat di lidah seperti membaca Al-Quran. Jadi apabila kita sedang membaca Quran, amalan yang mesti kita hidupkan pada hati ialah seperti berzikir Allah. Allah dalam hati itu kena kekal. Apa sama juga apabila kita semayang, yang dikatakan khusyuk tadi ialah hati kita kekal mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis kata ibadat zahir kita dah belajar ada di lidah seperti membaca Quran, ada pada anggota yang muka, tapak tangan, kaki seperti berwudu, ada yang melibatkan semua badan seperti solat, kena sujud, kena rukuk, ada yang melibatkan harta benda seperti zakat dan seumpamanya. Cuma soalannya, ibadat yang dikatakan batin tu di mananya? Itu yang penulis nak bagi tahu. Ibadat zahir kita dah baca. Adapun ibadat batin yang dituntut tadi, di manakah terletaknya ibadat batin? Maka ibadat batin terletaknya pada hati, yang diistilahkan sebagai al-qalb, qalbun tadi. Jadi apa yang nak dibuat dengan hati tadi? Ini yang penulis nak bagi tahu. Hati dia ada tuntutan yang dia buat secara khusus. Adapun ibadat-ibadat yang lain seperti lidah, mata, telinga, tangan, kaki, dia ada ibadat khusus yang dituntut. Sambung. Bagaimanakah dapat dinafikan hakikat tersebut? Sesungguhnya tiada amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului dengan makrifah pada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajipan pertama atas manusia dan tujuan utama daripada penciptaan makhluk.
sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, tidak daku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Bermaksud untuk mengenalku, sebagaimana yang disyarahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daku ialah perbendaharaan yang tersembunyi. Daku ingin dikenali, maka daku ciptakan makhluk agar daku dikenali. Ini ialah nas daripada penulis ni, Imam Abu Sa'ud radhiyallahu anhu, penulis kitab tafsir yang agung, Tafsir Abu Sa'ud. Jadi dia kata, ibadat hati yang dituntut ke atas diri kita ialah ma'rifatullah. Jadi bila disebut ma'rifah ni, inilah penghujung ibadat hati ataupun kemuncak ibadat hati. Cuma proses yang kita perlu lakukan untuk sampai kepada ma'rifat ni ialah berzikir tadi lah. Itu yang kita tadi dituntut untuk berzikir dengan lidah dan berzikir dengan hati, supaya hati kita tadi bersih. Apabila hati kita tadi bersih, maka dikasyafkan tentang perbuatan Allah, sifat Allah, zat Allah, penzahiran Allah Subhanahu wa taala. Maka hatilah yang akhir sekali dapat mengenal Allah, yang diistilahkan sebagai makrifat tadi. Jadi apabila kata tuntutan ke atas hati ialah makrifat, bukan tiba-tiba dapat makrifat tu. Makrifat tu dia memerlukan muqaddimah yang panjang, yang perlu dibuat oleh zahir dan batin. Maknanya zahir kita kena duduk diam, macam tadi kita buat, duduk diam tanpa bergerak, pejam mata, gerakkan jari, sebut di dalam hati Allah, 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 Allah. Itu ialah kerja yang kita kena buat, bergantung kepada kekuatan keazaman. Ada orang yang buat kerja macam tu setahun dah dikurniakan dengan makrifat. Ada orang buat tadi kerjanya buat sehari tinggal 10 hari, buat sehari tinggal sebulan, maka lambat dapat tu. Jadi kalau kita buat bersungguh-sungguh amalan yang melibatkan zahir dan melibatkan batin, mesti kemuncaknya dikurniakan dengan makrifat. Dan apabila dia kata dikurniakan dengan makrifat, maka kita tanya balik, makrifat tadi duduk di mana? Makrifat dia tak duduk di mata, telinga, hidung, badan, kaki. Makrifat ialah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada qalbun manusia, hati manusia. Mula-mula kita kena wujudkan hati tu dulu. Hati nurani tu kita kena wujudkan dahulu. Apabila hati tu dah wujud, maka hati tadi baru boleh melihat. Barulah hati tadi boleh mendengar. Barulah hati tadi boleh mengenal Allah yang kita sebut selama ni. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semualah nama Allah yang kita sebut pagi, petang, siang, malam tadi. Baru kita boleh mengenal. Dan apabila mengenal Allah, itulah kemuncak kesempurnaan ibadat batin. Tadi dia penulis bawakan satu ayat Quran. Ayat Quran tu kita dah bincang pada pengajian yang lalu. Cuma dekat sini penulis bawa satu hadis yang dikata ialah hadis qudsi daripada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya hadis ni, di sisi ulama hadis, mereka kata tak dijumpai ulama yang meriwayatkannya di dalam kitab. Macam contohnya hadis yang kita baca, innamal a'mal binniyat, itu ulama jumpa, Imam Bukhari meletakkan dalam kitabnya. Ada pun hadis-hadis yang lain, ada dalam kitab Tabarani, ada dalam Sunan Ibnu Majah dan seumpamanya. Tapi ulama kata hadis ni dia tak jumpa. Mana kitab ulama yang meriwayatkan hadis ni tak jumpa. Jadi di sisi ahli hadis, hadis ni tidak sabit. Bahkan ada dari kalangan ahli hadis mengatakan hadis ni palsu dan seumpamanya. Itu pendapat mereka masing-masing lah. Tapi Imam Al-Alusi radhiyallahu anhu, imam yang dalam kitab ni tafsir yang amat besar, Ruhul Ma'ani, maksud Imam Al-Alusi bagi tahu hadis ni sah di sisi ahli kasyaf. Maknanya bukan semua hadis sampai kepada kita. Imam sahabat yang agung Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Dan bilangan hadis tadi sampai kepada 5,000. Jadi setelah dia meriwayatkan hadis kepada kita sebanyak 5,000, akhir sekali Sayyidina Abu Hurairah dia kata, semua hadis yang aku sampaikan kepada kamu ni baru separuh daripada apa yang aku dengar daripada Rasulullah SAW. Ada separuh lagi yang aku simpan, aku tak sampaikan kepada kamu. Jadi ada hadis daripada Rasulullah SAW yang sememangnya tak sampai kepada perawi. Dan tak ditulis dalam kitab.
Maksud bukan semua hadis daripada Rasulullah itu sempat didengari, dan sahabat ramai daripada mereka tak meriwayatkan pun. Sayyidina Abu Hurairah tu sendiri pun dia kata aku simpan beberapa hadis, aku memang tak cakap. Jadi di sisi macam mana nak mengetahui hadis ni sah ataupun tak sah daripada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala tak putus. Ilmu Allah Ta'ala kepada wali-wali, kepada kekasih-kekasihnya tak berhenti. Maka Imam Alusi kata di sisi ahli kasyaf, hadis ni sah daripada Rasulullah SAW. Hadis yang kuntu kanzan makhfiyan ni, hadis yang kita tengah baca ni. Maksudnya Allah memberitahu bahawa aku ialah perbendaraan yang tersembunyi, dan aku ingin dikenali, maka aku ciptakan makhluk agar aku tadi dikenali. Jadi suatu kat bawah dekat nota kaki itu, Imam Mulla Ali Qari radhiyallahu anhu dia berkata, walaupun hadis kuntu kanzan makhfiyan tadi tu, hadis itu tak dijumpai dalam mana-mana kitab hadis, tak diriwayatkan oleh mana-mana perawi hadis, tapi kita bukan daripada sudut periwayatan tak dapatlah nak disahkan. Nak kata hadis yang dhaif ke hasan ke sahih ke, tak boleh sebab sanadnya tak ada. Tapi sekarang ni yang dikenaki ialah makna. Adakah makna yang dibawa oleh hadis ni, makna ni betul ke salah? Kalau makna tadi salah, memang kita tak terima lah. Cuma Imam Mulla Ali Qari berkata maksudnya sahih. Maksudnya makna hadis kuntu kanzun makhfiyan ni maknanya benar, kerana makna ini difahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun, sebagaimana disyarahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, liya'rifun, bermaksud agar mereka mengenali daku. Mana Imam Mulla Ali Qari dia kata sahabat-sahabat mensyarahkan liya'budun ialah liya'rifun. Mana tujuan Allah ciptakan jin dan manusia ialah untuk mereka tadi mengenal daku. Jadi sama dengan makna hadis tadi. Jadi disebabkan makna hadis tadi bersesuaian dengan makna Al-Quran, maka makna yang dibawa oleh hadis tadi diterima. Cuma daripada segi periwayatan hadis itu tak dapat nak dihukum sebab sanad ni tak ada. Tapi di sisi ahli kasyaf, di sisi wali Allah, mereka mengata hadis tadi sah daripada Rasulullah SAW. Sila. Bahawasanya jalan untuk makrifah ialah dengan merenung dan berfikir pada pekerjaan-pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu melebihkan daku atas Yunus bin Matta alaihi salam, kerana sesungguhnya diangkat baginya setiap hari amalan sebanyak amalan ahli bumi. Dikatakan ibarat tersebut ialah berfikir pada pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada ibadah seumpama berfikir. Jadi ini sebagaimana kita bagi tahu tadi, apabila seseorang tadi dah mula berzikir, nur pertama sekali akan datang ke dalam hati manusia. Kemudian nur tadi dia akan berpindah kepada otak. Apabila nur tadi pindah kepada otak, baru otak tadi boleh berfikir. Baru otak tadi bangun daripada tidur. Maksud Imam Ghazali bagi tahu, otak manusia ni, akal manusia ni dia sebenarnya tidur. Apabila dia disinari dengan nur isyraq, mana cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, baru akal tu bangkit. Bezanya, akal yang tidur ni dia fikir pada alam yang zahir. Dia boleh jadi profesor, dia boleh kaji buat kapal terbang, dia boleh buat macam-macam benda, sebab akal yang tidur tadi dia memang untuk berfikir di alam yang zahir, dia bukan tak cerdik. Orang tu pandai. Tapi apabila akalnya bangkit, maka dia berfikir pada ketuhanan. Mana dia berfikir, kenapa aku tak mengenal Tuhan? Kenapa selama ni aku lalai? Kenapa hidup aku sia-sia? Apakah yang akan aku hadapi selepas ni? Kenapa sampai sekarang tak kenal Tuhan? Itu baru dia tanda akal tu bangkit. Tapi selagi akal tu tidur, dia akan fikir dunia je lah. Dia tak fikir akhirat, tak fikir kepada Allah, tak fikir kepada Rasulullah, tak fikir pun nak memperjuangkan agama, nak berkhidmat kepada agama. Agama ni hidup ke, agama mati ke, orang beramal ke, orang tak peduli ke. Itu tanda hati akal tadi hidup ataupun dia mati. Jadi penulis apabila dia kata tentang masalah berfikir ni ialah kemuncak ibadat yang dibuat oleh hati manusia. Maksudnya setelah kita berzikir lama, yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, lepas tu baru boleh wa yatafakkaruna. Setelah kita berzikir tadi hidup, pada ketika duduk, baring dan berdiri, baru Allah kata wa yatafakkaruna. Maksudnya bila zikir tadi dah penuh sampai kepada otak kita, sampai kepada semua pemikiran kita, maksudnya dah syaitan dah tak boleh nak was-was lagi. Sebab kalau lagi syaitan was-was kepada kita, fikirannya dunia je. Selagi nafsu kita kuat, fikiran juga berfikir juga. Orang fikir dunia ni fikir tiap hari kuat juga, tapi fikirannya kepada dunia.
Tapi apabila nur tadi dah masuk dengan banyak, baru fikirannya bertukar. Daripada memikirkan dunia pagi, petang, siang, malam, baru difikir Fatihah ni makna apa, surah Ikhlas ni makna apa, Rabbil Alamin makna apa. Baru fikirannya bertukar. Itu tanda orang yang sudah nurnya masuk. Tapi ini kemuncaknya lah. Jadi pertama, seseorang tadi perlu berzikir sampai nurnya, hati ni hidup. Sampai hati ni hidup, dikasyafkan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas tu tugasan ialah berfikir je lah. Setelah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka baru sah kita berfikir tadi. Tapi selagi tak kenal Allah, nak dipikir macam mana? Apa yang nak dipikirnya Tuhan tak kenal ni. Macam mana nak fikir perbuatannya, Tuhan ni pun tak tahu. Perbuatannya lagi lah tak tahu. Jadi penulis bagi tahu kemuncak ni Imam Abu Sa'ud ni radhiyallahu anhu, dia kata tuntutan ke atas hati ialah ma'rifat, dan kemuncak ni ialah berfikir terhadap perbuatan Allah, sifat Allah dan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung. Imam Al-Qurtubi berkata, Syekh Abdullah As-Saji berkata, terdapat 5 perkara yang menjadi kesempurnaan kepada ilmu Islam. Pertama, ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui hakikat, mengikhlaskan amalan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, beramal di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makanan yang halal. Jika salah satu daripadanya tercacat, nescaya amalannya tidak akan diangkat. Ini Imam Qurtubi, maksudnya dalam perenggan yang kita, dalam tajuk yang kita, fasal yang kita tengah baca ni, maksudnya dihimpunkan perkataan ulama yang menyentuh tajuk makrifat tadi. Maksudnya antara kat atas ni kita jumpa dalam tafsir Abu Sa'ud radhiyallahu anhu, dia sendiri sebut tentang tuntutan makrifat. Jadi kita kena terimalah tuntutan tadi. Jangan kita kata saya tuntutan hidup saya ialah semayang saja. Yang kita faham selama ni, saya dituntut untuk semayang, kerja, kahwin, beranak pinak, lepas tu bolehlah saya mati. Jadi itu ialah kefahaman yang amat ringkas, atau kefahaman yang paling asas yang diajar mungkin dulu kita sekolah. Tapi ulama-ulama dalam tafsir, mereka bagi tahu dituntut ke atas kita ialah ma'rifat. Jadi Imam Abu Sa'ud pun kata dalam tafsir ini, dan ini salah seorang imam yang agung, Imam Qurtubi radhiyallahu anhu, yang menulis kitab tafsir yang khusus kepada menceritakan hukum hakam. Maksudnya apakah hukum hakam yang kita boleh dapat daripada Al-Quran tadi. Maka Imam Qurtubi kata, salah satu hukum yang kita paling penting sekali kita nak faham ialah syarat diangkatkan ibadat. Maksudnya ibadat yang kita buat setiap hari ni, sekiranya diterima, diangkat, diletakkan di hadapan arsy Allah Subhanahu Wa Taala, tanda amalan itu diterima. Tapi kalau amalan tadi tak terima, dibuang je. Tak dapat nak naik pun. Macam sekarang ni, kalau apa saja orang bila dia buat jasa kepada satu-satu negara, maka namanya akan diangkat, dibuat satu sijil atau seumpamanya, dilekatkan di dinding. Ini orang yang berjasa kepada negara, orang ni macam ni. Jadi diletakkan di dalam istana raja nama-nama orang yang berjasa kepada negara tersebut. Dia sama juga apabila kita tadi berjasa, berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan tadi akan diangkat. Tapi Imam ni kata dia ada 5 syarat tadi. Pertama sekali, kena mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Setelah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tadi dituntut mengetahui hakikat. Hakikat ni dia lebih luas. Maksudnya kefahaman yang lebih luas tentang hakikat Allah, hakikat zat Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat alam semesta. Maka setengah ulama dia sebut hakikat saja. Tapi kalau kita nak perincikan, dia akan jadi makrifat dan hakikat. Tapi makrifat tadi dia asas kepada pengenalan Allah. Hakikat tadi dia lebih luas, merangkumi semua yang berkaitan dengan Allah dan alam semesta. Lepas itu kemudian mestilah mengikhlaskan amalan semata-mata kerana Allah. Maksudnya semua amalan tadi, semasa kita laksanakan, dia mesti ada ibadat batin. Ikhlas tu dia panggil ibadat batin tadi. Ikhlas tadi maknanya dalam kita beribadat tadi mesti rohnya ada. Mesti hati kita hidup berzikir Allah, 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 dan supaya semua ibadat tadi boleh dihalakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dijadikan kepada Allah. Ikhlas tadi tu dia niat kepada ibadat batin. Bila dikata beramal di atas sunnah Nabi Muhammad, ini diisyaratkan kepada amalan zahir. Maksudnya sunnah Nabi Muhammad, seperti cara Nabi sujud macam mana, dan sunnah Nabi Muhammad itulah yang kita ikut mazhab tadi. Sebab kita nak mengetahui sunnah Nabi SAW, diri kita sendiri nak mengkaji hadis, nak mengkaji rukun sembahyang, sunat abad, sunat hayat, itu kita tak boleh buat. Kan sunnah Nabi itu macam mana kita nak kaji. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan ulama
menyusun sunnah Nabi tadi jadi dari mazhab. Ada pun yang mengikhlaskan tadi, macam mana kita nak ikhlaskan, maka ulama bangkitkan ulama, Allah bangkitkan ulama-ulama tarekat untuk kita mengamalkan sunnah Nabi tadi, maka Allah membangkitkan ulama syariat. Dan terakhir sekali dia kata ialah makanan yang halal. Maksudnya badan kita tadi mestilah diasaskan daripada sumber yang halal, bukan daripada sumber yang haram, riba dan seumpamanya. Jika salah satu daripadanya tercacat, nescaya amalan ini tidak akan diangkat oleh Allah. Dan tanda amalan tadi tak diangkat ialah kita dah sembahyang berpuluh-puluh tahun, nur tak ada. Kita dah sembahyang berpuluh-puluh tahun, tak kenal Tuhan. Tu tanda amalan tak diangkat. Kalau amalan kita diterima, orang sembahyang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, kenal tak Tuhan tu? Kenapa pula nak sembahyang? Lama-lama sebab ada je orang mati umur 30 tahun. Kan imam-imam yang agung, Imam Nawawi semua meninggal dunia umur 45. Jadi kalau mesti seseorang tadi umurnya 100 tahun baru nak makrifat, maka tak boleh mati cepat. Jadi ibadat tadi itu mesti betul, mesti tepat seperti yang dikehendaki. Jadi Imam Abdullah As-Sadi radhiyallahu anhu kata 5 syarat ni mesti kamu sempurnakan. Dan kamu kena carilah. Maksud cari guru untuk mendapatkan makrifat, cari guru untuk mendapatkan hakikat, mendapatkan ibadat batin, mendapatkan ibadat zahir. Bila ada guru semua tadi, bila bergabung kelima-lima tadi, barulah Allah SWT menerima ibadat. Dan tanda ibadat tadi diterima ialah mesti ada kurniaan. Dan kurniaan daripada Allah diistilahkan sebagai keramat. Keramat yang kita baca keramat wali-wali Allah. Jadi kita semua mesti menjadi wali Allah. Kita mesti menjadi kekasih Allah. Kalau tak jadi wali Allah, maknanya kita tadi musuh Allah Ta'ala. Jadi buat apa pula nak jadi musuh? Kita beribadat sampai sekarang ni, yang kita berzikir, kita semayang, tujuannya nak menjadi kekasih Allah. Sebab lawan dia tadi yang kita takut, tak jadi kekasih, kita akan jadi seperti iblis, syaitan, semua yang menjadi musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apabila kita dah jadi kekasih Allah, Allah tadi dia tak takut. Dia akan bagi kurniaan. Kurniaan tu bahasa Melayu, kurniaan kehormatan, dalam bahasa Arab dia panggil keramat. Nah, dari keramat itulah yang Allah akan bagi. Sekurang-kurangnya apa saja keramat? Keramat tadi perangai kita berubah, keramat juga. Kan maksudnya kita boleh keramat seperti ulama zaman dulu, berjalan atas air, terbang di udara, keramat juga. Jadi apa saja kurniaan tadi apabila datang daripada ibadat yang kita buat, itulah tanda ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita dah beribadat, tak ada apa-apa, tak ada berubah pun daripada kita umur 15 tahun sampai sekarang kita beribadat. Ilham pun tak ada, nur pun tak ada, keramat zahir pun tak ada, keramat batin pun tak ada. Jadi tanda ibadat kita tak diangkat. Jadi itu panduan daripada penulis radhiyallahu anhu, Imam Qurtubi, kan, penulis tafsir yang agung, Jami' Ahkam Al-Quran. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga Allah Ta'ala menerima ibadat yang kita buat, dan moga-moga kita diberikan hidayah untuk menyempurnakan kelima-lima perkara tadi, dari segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.